Kekecewaan seorang warga Jerman terhadap perkhidmatan kereta api laju Malaysia. Seorang pegawai bank dari Jerman yang sedang menikmati percutian pertamanya di Malaysia berdiri di platform KL Sentral demi menaiki perkhidmatan kereta api laju ATS Electric Train Service yang diidam-idamkannya. Baginya momen yang diinspirasikan oleh keindahan Malaysia dalam film-film yang ditontonnya sepatutnya menjadi pengalaman yang istimewa. Namun jangkaan tingginya itu tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Dengan nada suara yang keras dia merungut kepada petugas stesen bahawa perkhidmatan kereta api Malaysia sangat pelik. Walau bagaimanapun hanya 10 saat kemudian satu ayat daripada petugas stesen itu membuatkannya terdiam 1000 bahasa. Apakah sebenarnya yang membuatkan lelaki Jerman ini tidak berpuas hati? Dan apakah kata-kata mengejutkan daripada petugas stesen Malaysia itu? Mari kita lihat kisahnya. Lukas yang bekerja di sebuah bank di Frankfurt adalah seorang lelaki Jerman tipikal yang sangat serius dan teliti. Pada usia 30 tahun, dia sudah memegang jawatan ketua jabatan yang bertanggung jawab melatih rakan sekerja muda. Dia sangat dihargai di tempat kerja dan mendapat kepercayaan penuh daripada pihak atasan. Lukas sangat sensitif terhadap nombor dan mahir dalam merancang proyek secara sistematik. Baginya dunia perbankan adalah kerjaya yang paling sesuai. Namun Lukas juga mempunyai keresahan yang tidak diketahui orang lain. Setiap hari dia dikejar oleh tugasan menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer, meneliti angka-angka dalam kehidupan yang rutin dan membosankan. Kadangkala dia merasa keliru dan berfikir, adakah hidup ini akan berterusan begini selamanya? Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Pada saat itulah dia menemui sesuatu yang menarik minatnya dari dunia luar, yaitu kebudayaan sebuah negara yang jauh, Malaysia, melalui film-filmnya. Semasa di universiti dia secara tidak sengaja menonton film karya Yasmin Ahmad dan terus terpukau. Selepas itu dia menonton pelbagai karya lain seperti The Journey dan Ola Bola serta mendalami dunia penceritaan tersebut. Dia menyadari bahawa pemandangan dan jalan raya yang dipaparkan dalam film itu adalah tempat yang benar-benar wujud. Adakah tempat secantik ini benar-benar ada? Sejak saat itu Malaysia bukan lagi sekadar latar film dalam fikirannya, tetapi destinasi realiti yang wajib dikunjungi. Jalan-jalan yang bersih, kuil dan masjid yang berdiri tenang serta wajah kota yang teratur, semuanya kelihatan seperti sebuah negara ideal bagi Lukas. Setelah sekian lama mendambakan negara ini, suatu hari, Lukas akhirnya membuat keputusan. Adakah aku hanya akan berpuas hati melihatnya melalui skrin sepanjang hayat? Apabila dia bertanya kepada dirinya sendiri, jawabannya sudah pasti dia harus pergi. Jika tidak bertindak sekarang, dia pasti akan menyesal pada masa hadapan. Tanpa teraga-aga dia memohon cuti berbayar selama seminggu. Mujur larakan sekerjanya sangat menyokong. Lukas segera menempah tiket penerbangan dan hotel merancang perjalanannya dengan sangat teliti. Ini adalah perjalanan solo mengelilingi Kuala Lumpur dan Bandar Warisan Ipoh yang sering muncul dalam film. Di dalam buku notanya, dia mencatatkan waktu lawatan ke galeri seni kuil, malah waktu makan juga disusun rapi seperti rancangan proyek kerjanya. Hari yang dinantikan pun tiba. Sebaik mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Lukas menarik nafas dalam-dalam menghirup udara Malaysia buat kali pertama. Udara yang sedikit lembab, papan tanda elektronik dengan pelbagai bahasa, semuanya terasa segar. Perasaan teruja dan gementar bercampur baur di dadanya. Baiklah, biarlah aku melihat sendiri negara impian ini, bisik Lukas dalam hati. Pengembaraannya di Malaysia bermula dengan tenang. Di pintu masuk Malaysia, yaitu KLIA, Lukas segera merasa kagum. Sebaik melangkah keluar dari balai ketibaan, dia terpegun dengan ketenangan dan aliran pergerakan yang sangat teratur di dalam lapangan terbang. Orang ramai berjalan dengan rentak yang harmoni masing-masing, mematuhi etika, tiada yang memotong barisan atau bercakap dengan suara yang terlalu kuat. Ia adalah satu ruang di mana ketertiban dan estetika wujud bersama. Selepas menaiki KLIA Express, impresi ini menjadi lebih mendalam. Di dalam gerabak, sebahagian besar penumpang duduk dengan tenang, tumpuan mereka pada telefon pintar atau buku. Tiada siapa yang meletakkan beg di atas kerusi kosong. Semangat saling menghormati dapat dirasakan. Lukas merasa seolah-olah dia berada di dalam babak film. Walaupun tertarik dengan pemandangan di luar, tingkap dia secara tidak sedar membetulkan posisi duduknya agar lebih sopan. Persinggahan pertamanya ialah Kuala Lumpur Bandar Raya yang memiliki banyak lokasi penggambaran film terkenal. Bagi Lukas, ia adalah bandar impian. Persimpangan Bukit Bintang, bangunan pencakar langit di kawasan KLCC,
serta kedai-kedai elektronik dan hobi di Plaza Lowyat. Semuanya kelihatan sama seperti yang dilihatnya dalam film, membuatkan dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah pemandangan realiti. Apa yang menarik perhatiannya secara khusus adalah suasana di kuil Thean Ho. Kuil yang sering muncul dalam film ini memperlihatkan penganut yang berdoa dengan khusyuk dalam suasana yang gah dan misteri membuatkan dia terpaku. Tak sangka tempat seindah ini benar-benar wujud bisiknya berkali-kali. Waktu makan juga memberikan kejutan yang berterusan. Dia tidak menyangka bahwa makan sepinggan nasi lemak di gerai tepi jalan boleh memberikan rasa yang begitu mendalam. Di dalam pinggan itu seolah-olah terkumpul sejarah dan semangat pengusaha tempatan. Setiap suapan memberikan rasa kagum. Selain itu, di mana-mana kedai sekalipun dia akan mendengar ucapan selamat datang yang bertenaga. Layanan yang mesra menghangatkan hatinya. Di kedai kraft kreatif dia tertarik dengan kepekaan rakyat Malaysia yang menerapkan estetika batik dan corak tradisional ke dalam kehidupan harian. Bagnya penuh dengan cenderamata. Setiap langkah yang diambilnya memperlihatkan kehalusan dan ketelitian budaya Malaysia bukan sahaja pada barangan, tetapi juga pada tingkah laku manusia. Apabila perjalanannya memasuki fasa kedua, Lucas merancang untuk ke destinasi seterusnya yaitu Ipoh. Ipoh adalah bandar yang banyak muncul dalam karya film dan mengekalkan budaya tradisional yang kuat. Melawatnya pada musim yang cuacanya nyaman ini adalah masa yang terbaik. Dia mengesahkan jadual waktu ETS di stesen, dan dengan hati yang penuh dengan bayangan perjalanan seterusnya, dia menuju ke KL Sentral. Setibanya di KL Sentral, Lucas menyambut momen istimewa dalam perjalanannya. Impian lamanya untuk menaiki perkhidmatan kereta api laju Malaysia akan menjadi kenyataan. Selepas melalui pintu pemeriksaan tiket dan menuju ke platform yang ditetapkan, satu dunia yang di luar jangkaan terpampang di hadapannya. Apa yang dilihatnya ialah suasana platform yang sangat sunyi. Sukar untuk dipercayai bahwa ini adalah di dalam stesen besar kerana hampir tiada bunyi bising. Orang ramai bertindak mengikut aturan beratur di belakang garisan yang ditandakan di lantai sambil memegang telefon pintar atau tiket menunggu ketibaan tren dengan tenang. Pemandangan ini sangat mengagumkan, seolah-olah masa juga mengalir dengan teratur. Lucas berhenti seketika terpukau dengan suasana tersebut. Di stesen-stesen di Jerman sering kelihatan orang yang tergesa-gesa berlari sebelum tren berlepas atau penumpang yang bercakap telefon dengan suara kuat, tetapi di sini semua itu tidak kelihatan. Ia seperti satu upacara, bisiknya. Dia melihat sekeliling, lantai sangat bersih tanpa sebarang sampah, papan tanda sangat jelas, dan mudah difahami dalam bahasa Inggris, memudahkan pengembara asing sepertinya. Sambil memegang set bento dan beg kertas berisi cenderamata, dia merasakan satu keterujaan yang membuak-buak di dadanya. Berdiri di tepi platform, Lucas merenung ke arah landasan. Bayangan tren yang dilihatnya berkali-kali dalam film mula bermain di mindanya. Dia mengeluarkan kamera dan mula merakam suasana itu. Orang yang beratur tenang, pengumuman stesen yang lembut, dan yang paling penting, kesunyian yang seolah-olah menghentikan masa. Aku datang ke Malaysia memang untuk merasai pengalaman ini, fikirnya. Di platform KL Sentral yang sempurna itu, Lucas dipenuhi harapan. Namun di tengah-tengah kesunyian itu, jarum jam sudah melewati waktu yang dijadwalkan, tetapi tiada sebarang perubahan di platform. Orang sekeliling masih membisu, tiada sesiapa yang kelihatan cemas. Tiada pengumuman, tiada tanda kelewatan. 10 menit berlalu kelibat tren ETS masih tidak muncul. Pelik, Lucas bercakap sendirian. Jika di Jerman kalau tren lewat lebih 5 menit, pasti akan ada pengumuman dan petugas stesen akan kesana kemari. Tetapi di Malaysia tiada sebarang penjelasan. Rasa rimas mula timbul. Semakin besar jangkaan, semakin besar kekecewaan. Lucas teringat satu artikel yang pernah dibacanya bahwa perkhidmatan kereta api di Asia sangat menepati masa sehingga ke unit saat, dan jika lewat 1 menit pun, permohonan maaf akan dibuat. Adakah semua itu hanya khayalan? Akhirnya kesabarannya mencecah had. Lucas melangkah ke arah seorang petugas stesen yang berseragam. "Maafkan saya," katanya. Petugas itu menjawab dengan sopan. "Ya encik, ada apa yang boleh saya bantu?" Namun pada saat itu kemarahan Lucas meledak. "Saya sangat kecewa dengan perkhidmatan tren Malaysia. Saya sampai tepat pada masanya, tetapi sudah 10 menit menunggu tren masih tidak sampai dan tiada sebarang notis kelewatan. Apa sebenarnya yang berlaku?" Petugas itu terbeliak matanya, tetapi kekal tenang. Sikap tenang itu mungkin lebih menyakitkan hati Lucas. Di Jerman tren mungkin lewat, tetapi maklumat akan dipaparkan di papan kenyataan. "Mengapa di sini tiada apa-apa?" Kata mereka, "Tren di sini menepati masa sehingga ke unit saat."
Adakah itu semua penipuan? Suara Lukas bergema di platform. Penumpang lain menoleh dengan hairan tetapi tiada kekecohan berlaku. Petugas stesen itu diam sejenak kemudian dengan nada yang tetap sopan bertanya, "Maafkan saya, encik, pukul berapakah encik tiba di platform ini?" Lukas mengerutkan dahi. Sejurus selepas waktu berlepas, yang dijadwalkan mungkin lewat 1 atau 2 menit, tapi itu sepatutnya masih dalam julat toleransi. Bukan. Jika pihak Anda yang lewat sepatutnya Anda yang minta maaf dahulu. Petugas itu perlahan-lahan mengendalikan terminal di tangannya untuk mengesahkan waktu dan jadwal tren. Suasana di platform sunyi sepi. Lukas memerhatikan tindakan petugas itu dengan penuh ego. Kemudian petugas itu mendongak dan berkata dengan tenang, "Encik, tren ETS yang sepatutnya encik naiki telah tiba dan berlepas tepat pada waktunya. Tiada sebarang kelewatan yang direkodkan." Pada saat itu Lukas terasa seolah-olah disambar petir. Dia terdiam 1000 bahasa. Jawaban petugas itu sangat tenang dan tepat. Berlepas tepat pada waktunya, minda Lukas mula mengira. Memang benar semasa dia sampai ke platform waktu berlepas, sudah pun berlalu sedikit. Mungkin sewaktu dia melihat jam masa sudah lewat beberapa menit. Adakah hanya kerana perbezaan 1 menit Lukas terbeliak kaku tidak bergerak? Petugas itu menyambung, di Malaysia pengurusan waktu tren ETS sangat ketat. Kelewatan 1 menit pun dianggap masalah besar. Oleh itu tren akan bergerak tepat pada waktu berlepas. Barangkali semasa encik tiba di platform tren baru sahaja bergerak pergi. Sambil berkata demikian, petugas itu menunjukkan skrin terminalnya kepada Lukas. Di situ waktu ketibaan dan waktu berlepas dicatatkan sehingga ke unit saat. Jelas tertera, berlepas 12.30.00. Biar betul, Lukas bergumam. Pada saat itu legenda tentang ketepatan masa yang didengarinya terbukti bukan mitos, tetapi realiti. Penjelasan petugas itu sempurna tanpa ruang untuk dibantah. Rasa marah dan cemasnya tadi kini bertukar menjadi rasa malu yang sangat mendalam seolah-olah bumi yang dipijaknya runtuh. Saya minta maaf, katanya perlahan sambil menundukkan kepala. Petugas itu melihat wajah Lukas dan tersenyum nipis. Tidak mengapa. Sebenarnya ada ramai pelanggan yang mengalami perkara serupa, terutamanya pelancong asing yang mungkin tidak menyangka pergerakan tren mengikut unit minit di sini. Kata-kata itu bergema dalam hati Lukas. Walaupun dia yang salah faham dan memarahi orang lain, petugas itu langsung tidak menyalahkannya, malah memahami perasaannya. Sikap itu lebih menghiris rasa malunya. Petugas itu menyambung lagi, "Jika tiket encik adalah tiket terbuka, encik boleh menaiki tren seterusnya dalam laluan yang sama. Jika ia tiket bertempat duduk, encik boleh ke kaunter pertanyaan dan kami akan bantu menguruskannya. Jangan risau." Lukas terkejut. Walaupun dia yang lewat tiada caj tambahan atau denda, malah petugas itu berkata, "Jangan risau." Kelembutan itu benar-benar menyentuh hatinya. Terima kasih. Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk mengucapkan kata itu. Sikap keras Lukas tadi hilang sepenuhnya. Dia membongkokkan badannya dalam-dalam sebagai tanda hormat. Petugas itu mengangguk kecil dan memaklumkan bahwa tren seterusnya akan sampai tidak lama lagi. Lukas duduk di bangku platform melihat sekeliling. Semua orang tenang dengan urusan masing-masing, hanya dia yang tadi melenting sendirian. "Saya kecewa dengan tren Malaysia," kata-kata yang dilaungkannya tadi bermain semula di fikirannya. Alangkah baiknya jika dia boleh menarik balik kata-kata itu. Namun dia sedar daripada menyesal, lebih baik dia belajar dan berubah. Inilah pengajaran terbesar daripada perkhidmatan kereta api dan petugas di Malaysia. Lukas duduk termenung. Rekod 12.30.00 itu menjelaskan segalanya dengan fakta yang dingin. Dia yang bekerja di bank di Jerman sentiasa menganggap dirinya seorang yang sangat menepati masa, namun realiti ini telah mencalarkan egonya. "Akulah yang lewat." Sebaik dia menerima hakikat itu, mukanya menjadi merah padam sehingga ke telinga. "Jangan ambil hati perkara ini, kadangkala berlaku," kata petugas itu lagi dengan lembut. Lukas merasa seolah-olah sesuatu dalam dirinya runtuh. Dia tidak menyangka orang yang dimarahinya tadi boleh memberikan respon sesopan itu. Jika di Jerman, jika dia bertanya tentang kelewatan tren, kadangkala petugas akan menunjukkan wajah rimas atau berkata itu adalah tanggung jawab penumpang sendiri jika terlepas tren. Tetapi di sini kesalahannya diterima dengan penuh kesabaran. Itulah satu bentuk penyelamatan bagi maruahnya. Sambil menunggu tren seterusnya, Lukas memerhatikan papan tanda elektronik yang memaparkan waktu berlepas dan ketibaan tanpa sebarang perubahan maklumat. Semuanya berjalan mengikut rancangan asal. Adakah ini rutin harian mereka? Lukas sekali lagi terdiam.
Di Malaysia ini nampaknya bukan sesuatu yang luar biasa bagi penduduk tempatan. Kereta api yang sampai tepat pada waktunya adalah satu prasyarat yang sudah sebati dalam diri mereka. Lucas membuka buku jadual trennya. Senarai waktu perjalanan disusun padat mengikut unit minit. Dan itu bukan sekadar teori di atas kertas tetapi sesuatu yang benar-benar dipraktikkan. Waktu di negara ini bermaksud amanah. Lucas menyadari bahwa dia bukan sekadar terlepas tren tetapi dia mungkin telah memandang rendah pada sistem kepercayaan negara ini. Perbezaan 1 minit yang mungkin dimaafkan di Jerman di Malaysia adalah satu bentuk kegagalan menepati janji. Akulah yang mengkhianati amanah waktu itu. Apabila tren seterusnya sampai Lucas bangun dengan perasaan yang berbeza, tiada lagi kegelisahan yang ada hanyalah rasa hormat. Perjalanan Lucas diteruskan ke Ipoh dan kemudian kembali ke Kuala Lumpur. Sepanjang beberapa hari itu dia berhadapan dengan konsep waktu Malaysia di pelbagai tempat. Di sebuah kedai nasi lemak terkenal yang menyatakan waktu operasi pukul 11.00 pagi, Lucas berdiri di depan pintu menunggu. Sebaik jam menunjukkan pukul 11.00 pintu besi ditarik naik dan pekerja keluar dengan tangkas. Bukan kebetulan dapur sudah pun berasap dan meja sudah disusun rapi. Ia seperti tirai pentas yang diangkat tepat pada waktunya. Begitu juga dengan bas bandar di Bukit Bintang. Jadual menyatakan pukul 16.13. Lucas berfikir mungkin bas akan lewat sedikit, tetapi tepat pada 16.13 bas itu muncul di hadapannya. Lucas mula terfikir, adakah semua sistem di sini saling bekerja sama? Bukan sahaja satu stesen atau satu bas, tetapi seluruh masyarakat ini bergerak dengan mematuhi waktu. Ia adalah budaya yang sudah berakar umbi. Kejadian terakhir adalah di hotel penginapannya. Waktu sarapan bermula pukul 7.00 pagi. Lucas tiba awal pada 6.58 pagi. Pintu masih tertutup. Namun tepat pukul 7.00 pintu dibuka dengan ucapan selamat pagi. Semua hidangan buffet sudah tersedia panas dan berasap. Tiada pekerja yang kelam kabut. Ini bukan kebetulan, ini adalah budaya. Lucas yakin sepenuhnya. Di Malaysia menepati masa bukan sekadar adab, tetapi satu bentuk kepercayaan antara manusia. Ia adalah falsafah dan janji yang ditaati secara konsisten. Inilah yang membuatkan dunia kagum. Sebuah tempat yang meletakkan nilai kehidupan pada ketepatan waktu. Apabila mendarat semula di Frankfurt, Jerman, wajah Lucas kelihatan lebih tenang namun berwibawa. Perjalanan seminggu itu telah memberikan perspektif baharu dalam hidupnya. Kembali ke bank, dia tetap berhadapan dengan timbunan dokumen dan pelanggan. Tetapi pengalaman di Malaysia sentiasa terbayang. Kepercayaan bermula daripada ketepatan inilah pengajaran terbesar yang dibawanya pulang. Sejak itu sikap Lucas terhadap kerja berubah. Dia akan sampai 5 menit lebih awal untuk temu janji dengan pelanggan. Mesyuarat dalaman juga akan dimulakan tepat pada waktunya. Rakan sekerjanya menyedari perubahan itu. Lucas, kamu sekarang sangat tegas dengan waktu macam orang Malaysia. Lucas hanya tersenyum dan menjawab, saya cuma belajar daripada mereka. Menepati masa kini menjadi satu cara baginya menghormati orang lain dan menjaga nilai diri sendiri. Dia menghargai setiap menit dalam hidupnya. Sebelum masuk kerja, dia ada masa 5 menit untuk kopi. Waktu rehat tengah hari 15 menit untuk menguruskan email. Kehidupan rutinnya kini menjadi lebih teratur dan menyenangkan. Hubungan dengan rakan-rakannya juga bertambah baik kerana dia tidak lagi lewat. Dia teringat semula kata-kata petugas stesen itu. Perkara ini kadangkala berlaku. Dahulu dia menganggapnya sebagai kelembutan biasa. Tetapi sekarang dia sedar itu adalah kekuatan nilai murni yang mengatasi kemarahan. Segala ketepatan masa di KL Sentral, ketenangan platform dan susunan sarapan di hotel, semuanya tetap hidup dalam hati Lucas. Ia menjadi batu asas yang membentuk masa depan hidupnya. Seorang pemuda dari bank di Jerman telah belajar tentang erti kepercayaan daripada satu kejadian yang hanya melibatkan perbezaan 1 menit dan ia secara perlahan lagi, namun pasti telah mengubah hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Kisah hari ini berakhir di sini. Kami menantikan perkongsian perasaan Anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jumpa lagi.